Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar tentang Al-Quranul Karim dan memberikan kita kecerdasan akal dan hati dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-62 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, dan engkau lihat kebanyakan dari mereka berlumba-lumba pada melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperihalkan satu lagi bentuk perkara dan akhlak yang buruk yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Allah menyebutkan, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suht. Pada perkataan tara, dan engkau lihat, penglihatan yang dimasukkan dalam ayat ini ialah penglihatan secara lahiriah, iaitu secara penglihatan dengan mata kepala sendiri. Itu dimasukkan dengan watara. Adapun pada kalimah al-ithm fil itsmi wal 'udwan, al-ithm bermaksud huwa kullu qawlin aw 'amalin la yardahu Allah, setiap kata-kata atau perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimah udwan membawa maksud perbuatan yang melampaui batas, yang berupa kezaliman, berupa pencerobohan terhadap hak orang lain, maka itu dinamakan al-udwan. Adapun as-suht merujuk kepada al-malul haram, iaitu harta yang haram, seperti harta yang bersumberkan rasuah, bersumberkan perbuatan mencuri, menipu dan sebagainya. Maka ini bermaksud, dan engkau lihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau engkau ini merujuk kepada sesiapa juga yang membaca Al-Quran, sesiapa yang mendengar ayat ini. Katsiran, betapa ramai dalam kalangan mereka, iaitu dalam kalangan Yahudi, yang mana perbuatan mereka atau sifat mereka yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Mereka sangat cepat, sangat segera, tidak bertangguh-tangguh dalam melakukan dosa-dosa dan juga dalam melakukan pencerobohan serta kezaliman terhadap orang lain, serta dalam memakan atau menggunakan atau mengambil faedah daripada harta yang haram tanpa rasa ragu-ragu atau tanpa teragak-agak. Dan antara hikmah Allah menyebutkan watara di sini, dan engkau lihat sendiri, membawa maksud bahawa perbuatan golongan Yahudi terhadap perkara-perkara mungkar ini bukanlah suatu yang tersembunyi, tetapi adalah dilakukan secara terang-terangan dan dapat dilihat oleh sesiapa sahaja, kerana sudah hilang rasa malu daripada hati-hati mereka.
sudah tidak ada rasa teragak-agak dalam melakukan maksiat. Maka bila disebut yusari'una, iaitu al-musara'ah, bermaksud melakukan sesuatu dengan cepat atau dengan segera atau dengan penuh kecergasan. Dan kebanyakan penggunaan dalam Al-Quran, kalimah yusari'un ini ataupun sari'un ini adalah dalam bentuk atau merujuk kepada kebaikan, bersegera dalam melakukan kebaikan. Tetapi di sini digunakan kalimah musara'ah ini, yusari'un ini dalam perkara yang berupa perbuatan yang membawa kepada dosa dan permusuhan serta memakan harta yang haram. Membawa maksud ke bahawa golongan Yahudi tersebut adalah golongan yang sentiasa bersungguh-sungguh, tidak teragak-agak, penuh cergas dalam melakukan kemungkaran-kemungkaran yang dimaksudkan itu. Seolah-olah mereka sememangnya tenggelam dalam perlakuan tersebut. Dan ini dibuktikan dengan kalimah fi pada yusari'una fi, iaitu membawa maksud mereka itu tenggelam ataupun terjerumus sedalam-dalamnya dalam perbuatan dosa itu, dan mereka melakukannya dalam bentuk yang konsisten, dari satu perkara ke satu perkara yang lain, dari satu keadaan yang negatif kepada keadaan yang lebih negatif daripada itu. Dan Allah menambah lagi, labi'sa ma kanu ya'malun, alangkah buruknya apa juga yang mereka lakukan itu. Untuk mendatangkan rasa jijik kita kepada perbuatan yang dilakukan oleh golongan Yahudi itu. Bukan saja perbuatannya melakukan, tetapi sikapnya dalam melakukan perbuatan itu. Sikap yang tidak teragak-agak, sikap yang bersegera dalam melakukannya. Bermaksud alangkah jijiknya, alangkah buruknya perbuatan mereka. Melakukan segala kemungkaran itu dengan penuh kesungguhan. Perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang melibatkan pencerobohan hak, menzalimi hak orang lain, termasuklah memakan sumber-sumber yang haram. Ini semua merupakan suatu yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sepatutnya kita sebagai umat Islam sentiasa menjauhi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada perkara-perkara tersebut. Jika kita melakukannya, maka samalah kita seperti golongan Yahudi itu. Wal'iyadu billah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berpindah kepada ayat yang ke-63. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula yanhahumur rabbaniyyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Yang bermaksud, alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta mereka melarang mereka daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan daripada memakan makanan yang haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini pula Allah menyelar golongan yang sepatutnya membimbing golongan Yahudi yang sesat itu, yang melampau itu, iaitu ru'asa, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin Yahudi tersebut, yang mana sikap mereka ialah mendiamkan perkara yang mungkar sehingga mengakibatkan pengikut-pengikut mereka terus tenggelam dalam kemungkaran. Allah berfirman, laula yanhahumur rabbaniyyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Dan kalimah laula di sini membawa maksud ataupun berfungsi untuk menyatakan betapa sepatutnya ada suatu perbuatan yang sepatutnya dilakukan, yang sepatutnya tidak ditinggalkan, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang keji jika ditinggalkan jika pernah ditinggalkan pada masa lalu. Maka ini merupakan suatu bentuk
ya, suatu bentuk kutukan terhadap golongan ru'asa, golongan pemimpin Yahudi dan juga ulama-ulama dalam kalangan Yahudi apabila mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Meninggalkan perbuatan atau pekerjaan dakwah, iaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Dan pada masa yang sama Allah berharap agar mereka meninggalkan atau tidak mengulangi kesilapan yang lalu dan akan kembali kepada menunaikan tugas mereka sebagai ru'asa, sebagai pemimpin dan juga ulama dalam kalangan Yahudi. Ar-Rabbaniyun, seperti mana kata Imam Ibn Jarir Al-Tabari, merujuk kepada Rabbani, dan Rabbaniyun di sini merujuk kepada al-ulama, al-hukama, iaitu para orang yang berilmu, ilmuwan, ya, juga merujuk kepada para pemimpin yang al-busara bisiyasatin nas, yang celik dalam urusan mentadbir manusia, dalam urusan mengatur masyarakat, dalam urusan menjaga kebajikan dan kepentingan mereka. Manakala kalimah al-ahbar jamak kepada habr, iaitu merujuk kepada ulama dalam kalangan Yahudi, ya, para ulama dan fuqaha dalam kalangan mereka dan para pentafsir dalam kalangan mereka yang mampu untuk menyampaikan ajaran-ajaran At-Taurah dan memastikan umat mereka melaksanakannya. Maka ia bermaksud menjadi suatu perangai atau kebiasaan atau tabiat golongan Yahudi ketika itu yang sangat cepat dalam melakukan dosa, sangat bersungguh-sungguh dalam makan ataupun dalam mengusahakan harta-harta yang haram. Maka mengapa tidak kamu, wahai golongan pemimpin, wahai golongan ulama dalam kalangan Yahudi, melarang mereka atau mencegah mereka daripada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang keji itu? Mengapa tidak kamu melarang mereka daripada memakan harta-harta yang haram? Mengapa kamu biarkan mereka terus mempraktiskan riba dan rasuah dalam kehidupan mereka? Ini menyebabkan golongan Yahudi ini sangat terkenal sebagai suatu kaum yang sangat suka untuk mengamalkan riba dalam transaksi perniagaan mereka. Sangat suka sangat suka, ya, mengusahakan dan memakan harta-harta yang haram dan sebagainya. Maka dalam ayat ini Allah mengkhususkan dua perkara, iaitu qaulihimul ithma wa aklihimus suht, kata-kata yang membawa dosa dan juga makanan ataupun perbuatan memakan harta yang haram. Kerana kedua-dua ini merupakan kemuncak ataupun kedua-dua ini mengumpulkan segala bentuk kekejian, segala bentuk perangai dan akhlak yang keji. Kerana kata-kata yang dusta, kata-kata yang batil itu, apabila manusia terbiasa melaksanakannya atau terbiasa melakukannya, maka hilanglah kebaikan ataupun hilanglah kemuliaan maruah dan akhlaknya. Kerana perbuatan ini membawa maksud orang yang suka mengatakan atau suka berkata-kata tentang orang lain, tentang aib ataupun tentang perkara tidak baik atau tuduhan, fitnah dan sebagainya tanpa rasa malu dan tanpa rasa segan. Adapun memakan harta yang haram pun akan menghilangkan maruah seseorang, akan menghilangkan kemuliaan seseorang, akan menjadikan ia sebagai orang yang mengambil mudah terhadap hak orang lain dan harta orang lain. Lalu Allah menyatakan lagi labi sama kanu yasnaun, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Bermaksud alangkah buruknya perbuatan pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama dalam kalangan Yahudi itu yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang mengakibatkan kebanyakan golongan Yahudi terjerumus
dalam perkara-perkara yang membawa kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.